Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi dan selamat datang ke persekutuan pagi kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan kita punya persekutuan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menyertai kami sepanjang hari kemarin dan juga pada hari ini. Engkau telah memberikan kami nafas yang baru untuk kami memulakan persekutuan pagi kami. Engkau berkatilah kami Tuhan dari permulaan sehingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagu pertama kita, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Saudara-saudari, saya ingin tanya kamu, apakah yang akan menyebabkan Anda mengubah arah tujuan hidup? Selalunya apabila seseorang menyadari sesuatu yang penting, dia akan mengubah arah hidup dia. Dalam Alkitab, Simon Petrus juga mengubah arah tujuan hidupnya apabila dia menemui Yesus. Mari kita tengok saat Petrus menemui Tuhan Yesus. Di Yohanes bab 1 ayat 41. Dengan segera Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami sudah jumpa dengan Mesias." Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Di sini, Petrus langsung tidak ragu-ragu untuk jumpa Yesus. Apabila Andreas sebut Mesias, dia tidak tanya apa itu Mesias. Siapa itu Mesias? Saya rasa salah satu sebab kerana Petrus sangat mengenali Tuhan Yesus. Mungkin Petrus sudah lama menanti-nantikan kemunculan Mesias kerana dia mengenali ajaran Alkitab. Selain daripada mengenali Yesus dari Alkitab, Simon Petrus sendiri juga mengalami Yesus. Mari kita dengar lagi pengalaman Simon Petrus yang tercatat di Lukas bab 5 ayat 4 hingga 11. Lukas bab 5 ayat 4 hingga 11. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Dayunglah perahu ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." "Guru," jawab Simon, "sepanjang malam kami berjerih, tetapi tidak menangkap apa-apa pun. Tetapi kerana guru yang menyuruh, baiklah, saya akan menebarkan jala." Mereka menebarkan jala, lalu mendapat sedemikian banyak ikan sehingga jala itu hampir koyak. Oleh itu, mereka meminta tolong rakan-rakan di perahu lain. Mereka memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu hampir tenggelam. Apabila Simon nampak apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, "Tinggalkanlah aku ya Tuhan. Aku orang berdosa." Simon dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Demikian juga halnya dengan rakan Simon yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang, kamu akan menjala orang supaya menjadi pengikutku." Mereka menarik perahu-perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya, lalu mengikut Yesus. Inilah pengalaman Petrus. Petrus seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Dan mungkin bapaknya, datuknya, nenek moyangnya, semua nelayan. Tetapi dia sanggup taat sepenuh kepada Yesus. Yesus suruh Petrus dayung ke tempat jauh dan menebarkan jala. Reaksi Petrus macam, saya yang nelayan profesional kamu anak tukang kayu saja. Tapi dia taat sepenuh dengan apa Yesus cakap. Dia cakap, "Sudah semalam saya menjala ikan, tapi tak ada. Tapi saya try apa yang kamu cakap lah, sebab kamu guru mah." Dan dia mengalami anugerah Tuhan Yesus yang sangat lumayan. Dan selepas itu, selepas menangkap banyak ikan, apa yang biasanya orang akan buat?
Mungkin orang akan minta Tuhan Yesus, tolong bantu saya nangkap banyak ikan tiap-tiap hari supaya saya menjadi kaya. Tetapi hal ini tidak berlaku. Yesus memanggil Petrus untuk menjadi pengikutnya. Petrus terus taat kepada Tuhan Yesus, mengubah arah tuju kehidupannya untuk mengikut Yesus. Saya telah menjadi music director selama berbelasan tahun lah. 2 tahun yang lalu, saya dengar panggilan Tuhan untuk berhenti sementara waktu sebab suami saya sedang belajar MTO dan dia perlu fokus kepada pelajaran. Kalau dia sibuk, saya pun sibuk. Anak-anak tidak ada orang jaga. Dan apabila saya membaca Alkitab, saya faham bahawa peranan sebagai seorang wanita, sebagai seorang isteri, memang pembantu. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk menjadi pembantu sepenuh masa. Jadi jadi suri rumah tangga dan emak sepenuh masa. Apabila saya taat kepada Tuhan, saya juga mengalami anugerah Tuhan yang sangat lumayan. Saya tidak kekurangan dalam pendapatan. Saya ada peluang belajar MDiv. Saya ada peluang melancong ke sana ke sini sebab tidak payah ambil leave. Banyak lagi melancong. Apa pula dengan anda? Adakah kamu sangat mengenali Tuhan? Adakah kamu pernah mengalami Tuhan? Marilah kita membaca Alkitab supaya mengenali Tuhan Yesus dengan lebih mendalam. Dan marilah kita kerap berdoa supaya mengalami Tuhan dalam kehidupan setiap hari.